Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wa kafa wa salatu wassalamu ala rasulina al-mustafa wa ba'd. Saya Dr. Muhammad Aizam bin Mas'ud daripada bahagian penyelidikan Jabatan Kemajuan Islam Malaysia JAKIM. InsyaAllah pada hari ini saya akan membentangkan tajuk tesis PhD saya berkenaan dengan konsep sahabat dalam karya-karya Syiah berbahasa Melayu terpilih, analisis menurut perspektif Ahlus Sunnah wal Jamaah. Tesis ini sebenarnya merupakan sebuah kajian untuk mengkaji apakah dia konsep sahabah. Sahabat di sini maksudnya itulah orang yang bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beriman dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan meninggal dunia dalam keadaan beriman. Bagaimanakah konsep sahabat tersebut dilihat di dalam kitab-kitab ataupun karya-karya Syiah di Malaysia dalam bahasa Melayu, dan analisis menurut perspektif Ahlus Sunnah wal Jamaah yang merupakan ajaran rasmi dan juga majoriti oleh umat Islam di Malaysia. Secara umumnya background pada tesis saya ini, kita lihat terlebih dahulu bagaimanakah Malaysia adalah merupakan sebuah negara Islam yang berdasarkan kepada perkara 3 fasa pertama Perlembagaan Persekutuan yang memaktubkan bahawa Islam adalah agama bagi persekutuan. Walau bagaimanapun dalam perlembagaan tidak dinyatakan secara spesifik apakah mazhab ataupun versi Islam yang dimaksudkan. Oleh sebab itu, kalau kita lihat dalam perlembagaan perkara 3 juga di bawah fasa 2, 3 dan 5 mengatakan bahawa Islam dinaungi oleh Yang di-Pertuan Agong di peringkat persekutuan dan negeri-negeri yang tidak beraja, dan negeri-negeri lain adalah dinaungi oleh Raja-Raja Melayu. Menunjukkan bahawa Islam di negara kita ini ditafsirkan berdasarkan kepada pemerintah yang tertinggi yang memperturunkan kuasanya kepada institusi Islam, dan di peringkat persekutuan ada yang disebut sebagai Majlis Kebangsaan Hal Ehwal Agama Islam Malaysia. Di bawah Majlis Kebangsaan Hal Ehwal Agama Islam Malaysia itu terdapat satu jawatankuasa muzakarah yang akan membahaskan berkenaan dengan isu-isu agama Islam, yang mana pada tahun 1996 telah ada satu fatwa di peringkat kebangsaan yang mengatakan bahawa Islam di Malaysia ini hendaklah hanya berasaskan kepada Ahlus Sunnah wal Jamaah, sama ada dari sudut akidahnya, syariahnya ataupun akhlaknya. Kajian JAKIM pada tahun 1980-an sehingga kini mendapati bahawa terdapat lebih kurang 43 buah buku Syiah berbahasa Melayu yang disebarkan sama ada melalui percetakan ataupun menerusi versi internet yang direkodkan oleh pihak berkuasa agama. Dalam buku-buku tersebut terdapat isu-isu berkaitan dakwaan kekafiran, kefasikan dan kemunafikan para sahabat, yang mana ia amat bertentangan dengan pegangan Ahlus Sunnah wal Jamaah dalam negara kita. Dalam buku tersebut ataupun karya-karya tersebut didapati ada fahaman yang mempersoalkan keabsahan berpegang kepada para sahabat, sedangkan dalam Ahlus Sunnah terdapat banyak perintah supaya kita berpegang dengan Ahlus Sunnah wal Jamaah, seperti hadis Nabi, usikum bi ashabi thumma alladhina yalunahum thumma alladhina yalunahum. Nabi berpesan supaya kita berpegang dengan para sahabatnya, kemudian mereka yang selepasnya, kemudian mereka yang selepasnya. Jadi bila timbul perkara-perkara tersebut dalam karya-karya tersebut, itu menyebabkan berlaku kegemparan dalam masyarakat Islam di Malaysia. Buku-buku tersebut juga mengatakan pandangan Syiah adalah pandangan paling sederhana, dan pandangan Ahli Sunnah wal Jamaah dianggap sebagai melampau terhadap kedudukan sahabat, kerana dalam Ahli Sunnah wal Jamaah yang menjadi pegangan sejak turun-temurun di negara ini, kita tidak pernah mempertikaikan kejujuran dan keadilan para sahabat Nabi. Pandangan Syiah ini bertentangan dengan pegangan tradisi umat Islam di Malaysia, dan dalam sejarah di alam Melayu kedudukan para sahabat tidak pernah dipertikaikan. Dalam konteks Malaysia, kedudukan sahabat itu adalah tinggi, dan keadilan mereka ataupun kejujuran mereka dalam menyampaikan Islam itu tidak pernah dipertikaikan. Pemikiran yang mempersoalkan kejujuran para sahabat ini, itulah yang perlu dikaji dan diteliti bagi merungkaikan kefahaman sebenar mereka dalam menanggapi isu ini. Ini merupakan masalah, penyataan masalah yang menjadi punca ataupun faktor saya mengkaji berkenaan dengan tajuk ini. Objektif kajian untuk mengkaji yang pertama kemasukan dan penyebaran karya-karya Syiah yang menyentuh mengenai sahabat di Malaysia. Yang kedua, menganalisis asas-asas pemikiran yang digunakan dalam penulisan karya-karya Syiah berbahasa Melayu dalam menilai sahabat
Dan yang ketiga, menganalisis keraguan ataupun syubhat yang ditimbulkan dalam karya-karya tersebut terhadap para sahabat. Metodologi kajian yang saya gunakan dalam penulisan tesis ini oleh kerana ia tidak melibatkan kajian lapangan tetapi lebih kepada kajian perpustakaan, melibatkan karya-karya Syiah, begitu juga melibatkan dokumen-dokumen lain yang berautoriti. Jadi saya menggunakan metod kualitatif berteraskan dua kaedah pengkajian, iaitu metodologi pengumpulan data dan analisis data. Pengumpulan data saya menggunakan metod historis, deskriptif dan juga dokumentasi, manakala metod analisis data saya menggunakan metod induktif, didaktif, komparatif dan juga teori tekstualism, yang mana teori tekstualism ini diperlukan bila mana saya mengkaji salah satu daripada karya Syiah yang berbentuk karya sastra, untuk saya melihat apakah dia pendirian peribadi pengkarya sastra tersebut dalam dia menterjemahkan pemikiran dia berkenaan dengan Syiah. Dapatan kajian dalam objektif yang pertama, saya mengatakan bahawa bagaimana kita nak melihat Syiah ini dia masuk ke tanah Melayu ataupun ke Malaysia, dan bagaimana proses penyebarannya berlaku. Maka didapati hasil daripada kajian, Syiah bukanlah aliran Islam yang terawal di Malaysia, tetapi adalah merupakan aliran Ahlus Sunnah wal Jamaah. Bahkan Islam yang sampai ke sebelah Nusantara ini adalah dibawa oleh para sahabat Nabi seawal pada kurun yang pertama hijrah. Ini berdasarkan kepada satu teori yang dibawa oleh seorang orientalis yang mengkaji bagaimana kedatangan Islam, C. Van Leer, yang mengatakan bahawa seorang sahabat Nabi yang bernama Wahab bin Abi Qabahah telah sampai ke Riau pada tahun 627 Masihi, dan pada tahun 674 Masihi telah wujud satu perkampungan terletak di Sumatera Timur ataupun di Palembang. Jadi ini sekaligus menafikan bahawa Syiah merupakan aliran yang pertama sampai ke sebelah Nusantara, khususnya ke Tanah Melayu. Dan mula tersebar di Malaysia selepas revolusi Iran pada tahun 1979. Adapun sampainya Syiah ke Tanah Melayu ini hanya dilihat selepas berlakunya revolusi Iran pada tahun 1979. Kemudian kebanyakan terjemahan daripada karya-karya tokoh Syiah di Iran menunjukkan bahawa ia hanya bermula pada tahun 80-an ke atas, iaitu selepas berlakunya revolusi di Iran tahun 1979, dan peringkat awal pada tahun 80-an dan 90-an pendayaan Syiah itu dilakukan secara diam-diam ataupun secara senyap, dan pada tahun 2011 ke atas penyebaran secara terbuka dan terang-terangan mula dilakukan, terutama dengan menyebarkan karya-karya mereka kepada khalayak, sama ada dengan mereka menyebarkan melalui pos ataupun mereka sebarkan melalui email dalam bentuk e-book, dan ianya bersifat provokatif dan konfrontatif terhadap aliran arus perdana. Karya-karya tersebut dilihat mula menyerang fahaman yang dipegang oleh majoriti umat Islam di Malaysia, itulah fahaman Ahlus Sunnah wal Jamaah. Dapatan kajian berteraskan objektif yang kedua, didapati bahawa sahabat hanya melambangkan individu yang bergaul dengan Nabi SAW. Dalam objektif yang kedua, saya nyatakan bahawa untuk kita mengkaji apakah dia asas-asas pemikiran Syiah berkenaan dengan sahabat, maka didapati bahawa sahabat dalam sudut pemikiran Syiah hanyalah dianggap sebagai seorang individu yang bergaul dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu hanya dianggap ia dari sudut bahasa sahaja. Tidak ada jaminan ataupun keistimewaan bila seseorang itu dia bersahabat dengan Nabi menurut Syiah, untuk dia itu tidak menjadi seorang yang munafik, fasik, pelaku maksiat ataupun murtad. Dan kaedah yang menetapkan semua sahabat itu adil adalah tertolak. Kaedah yang digunakan oleh ahli sunnah wal jamaah mengatakan sahabat itu adil, maksudnya mereka itu tidak akan melakukan suatu kemaksiatan yang besar, berbohong atas nama agama umpamanya, bahkan lebih berat daripada itu seperti murtad, keluar daripada Islam. Itu adalah perkara yang ternafi pada para sahabat Nabi, tetapi Syiah mengatakan itu adalah tertolak, dan mereka menolak disiplin ahli sunnah wal jamaah yang menegah daripada mengkritik sahabat. Mereka mengatakan bahawa kaedah ahli sunnah yang mengatakan bahawa kita tidak boleh mempertikaikan sahabat itu adalah merupakan kaedah yang tertolak.
menafikan kesahan Abu Bakar, Umar dan Osman sebagai khulafa ar-Rashidin, menetapkan kaedah Ahlul Bait selepas ataupun berlepas diri daripada para sahabat, terutama 3 orang khalifah. Mazhab Ahli Sunnah wal Jamaah merupakan mazhab yang wujud terkemudian dan seawal-awalnya pada zaman Muawiyah dan selewatnya pada zaman Al-Ash'ari. Ini merupakan antara yang mereka kemukakan dalam karya-karya tersebut untuk menafikan keabsahan Ahli Sunnah wal Jamaah dan meremeh-remehkan mazhab yang dipegang oleh majoriti umat Islam di Malaysia. Manakala berteraskan objektif yang ketiga, didapati bahawa Syiah menggunakan hujah-hujah yang opportunistik untuk mengambil kesempatan ke atas kejahilan orang awam, seumpama dia mengambil hujah yang sebenarnya wujud juga di dalam kitab Syiah tetapi tidak diketahui oleh penganut Ahli Sunnah wal Jamaah, lalu dia mengatakan bahawa fahaman Ahli Sunnah wal Jamaah itu adalah fahaman yang salah, padahal hujah yang sama juga sebenarnya terkandung di dalam kitab mereka. Menggunakan hujah bahasa bagi menyimpangkan maksud sahabat dari sudut istilah, menyamakan keadilan para sahabat dengan kemaksuman para nabi, memanipulasi ayat Al-Quran dan hadis tentang munafikin dan murtadin sebagai merujuk kepada para sahabat. Menolak pelantikan ketiga-tiga khalifah bagi mengesahkan i'tiqad beriman kepada imam-imam Ahlul Bait, meletakkan pendirian Syiah itu adalah pendirian Ahlul Bait, memanipulasi konflik perang Jamal, perang Siffin bagi meletakkan Syiah sebagai aliran yang relevan, meragukan mazhab Ahli Sunnah bagi menonjolkan bahawa Syiah satu-satunya merupakan mazhab yang asli ataupun yang benar. Batasan kajian, fokus pemikiran Syiah adalah daripada aliran Imamiyah Isna Asyariyah, memandangkan Syiah mempunyai pecahan sehingga 300 lebih pecahan. Jadi fokus hanya diberikan kepada Syiah Imamiyah Isna Asyariyah yang merupakan aliran yang dibawa masuk daripada Iran ke negara ini. Khususnya mengenai konsep sahabat, menurut Syiah kajian hanya terkhusus kepada konsep sahabat, walaupun di sana ada banyak lagi doktrin Syiah yang boleh dibincang, tetapi khusus hanya sahabat saja, melibatkan 3 buah karya Syiah berbahasa Melayu yang terpilih di Malaysia. Dan salah satu daripada kekangan yang utama untuk kita menilai berkenaan dengan doktrin Syiah ini ialah bila Syiah juga menggunakan kata-kata dan hujah-hujah argumentasi daripada tokoh-tokoh dan institusi Ahli Sunnah wal Jamaah sendiri yang dimanipulasikan oleh mereka. Karya pertama yang dikaji ialah Meniti Titian Kebenaran, ditulis oleh Khair Izzah. Yang kedua iaitu satu surat sebenarnya yang ditulis oleh pihak Syiah Malaysia kepada Jabatan Mufti Johor, susulan daripada satu muzakarah tertutup yang diadakan anjuran Mufti Johor. Kemudian satu lagi itu karya yang berbentuk karya sastra yang ditulis oleh salah seorang novelis yang terkenal di Malaysia. Kajian ini penting bagi meluaskan sempadan ilmu berkaitan pemikiran Syiah dalam bahasa Melayu secara khususnya, kerana kajian mengenai Syiah dalam bahasa Melayu masih amat kurang lagi di negara ini, walaupun mungkin di sana banyak dibahaskan dalam bahasa-bahasa yang lain, terutama dalam bahasa Arab. Kajian ini penting bagi mendedahkan pemikiran Syiah terhadap sahabat, dan kajian ini boleh membantu penggubalan polisi yang lebih jelas terhadap Syiah di Malaysia, sekaligus merancang tindakan-tindakan sewajarnya oleh pihak berkenaan bagi membendung penularan Syiah di Malaysia. Dan dapatan kajian dan implikasinya terhadap dasar-dasar kerajaan berkaitan. Asas-asas pemikiran mengenai konsep sahabat yang terkandung dalam ketiga-tiga karya Syiah Melayu terpilih adalah sama dengan pemikiran asal Syiah Imamiyah Isna Asyariyah. Bermakna tidak boleh dikatakan bahawa Syiah yang ada umpamanya di negara Iran itu berbeza dengan yang ada di Malaysia, tetapi ianya sebenarnya adalah sama sahaja, asas pemikirannya tidak ada perbezaan. Dan karya-karya berkenaan menjadi alat propaganda yang ampuh bagi mempromosikan fahaman Syiah Imamiyah Isna Asyariyah ke tengah-tengah masyarakat Melayu Islam di Malaysia. Dan bagi untuk kita membendung fahaman Syiah ini, maka saya mengesyorkan dalam tesis ini supaya dikukuhkan pemahaman mengenai sahabat Nabi itu dan juga Ahlul Bait dalam subjek pendidikan Islam di Malaysia. Kerana kepincangan memahami tentang konsep sahabat dan ahli keluarga Nabi ini boleh menyebabkan seseorang itu tertipu dan terjebak ke dalam fahaman Syiah. Mewujudkan pusat penyelidikan ataupun maklumat yang mudah diakses yang menghimpunkan jawapan-jawapan terhadap
keraguan-keraguan yang ditimbulkan oleh Syiah dan mengukuhkan kerjasama antara institusi agama dengan IPT dalam bidang penyelidikan Syiah, memandangkan di institusi agama mungkin terdapat kekangan-kekangan dari sudut kepakaran untuk memahami pemahaman dan pemikiran golongan Syiah. Sekadar itu sahaja pembentangan saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.